Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diucapkan kepada Yang Berusaha Ketua Pegawai Eksekutif Pustakaan Sarawak Dr. Hajar Rashidah Hajibul Hassan, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Ketua-Ketua Sektor, warga Pustakaan Sarawak dan para hadirin sekalian. Saya Heru Suliano dari Repositori Negeri Pustakaan Sarawak. Untuk program Bual Santai Arsip Digital dan Perkongsian Maklumat Digital, iaitu peranan Badan Arsip dan Perpustakaan, Digital Archive and Knowledge Sharing, the role of archive and knowledge institutions, yang diadakan bersempena sambutan Minggu Arsip Sedunia 2020. Baiklah, sebelum kita teruskan program kita pada pagi ini, kita saksikan dahulu amanat dari Yang Berhormat Datuk Ahmad Daud Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Dipersilakan. Pustakaan Negeri Sarawak has embarked. A very good morning to all participants of program Bual Santai organized by Pustakaan Negeri Sarawak. I would like to take this opportunity to congratulate Pustakaan Negeri Sarawak for organizing the International Archive Week AIW 2020 from 8 to 14 June 2020 in line with the International Archives Day, which falls on the 9th of June 2020. We are honored to join this celebration together with other archives institutions globally to highlight the importance of archives, records, and data landscape in the 21st century. But due to COVID-19 pandemic, we are celebrating International Archive Week in the new normal by doing it through a virtual conferencing and pushing contents virtually. The theme for this year, IAW 2020, is Empowering Knowledge Societies, or in Bahasa Malaysia, memperkasakan masyarakat berilmu. Empowering knowledge societies are about three things. One, it's about the use of artificial intelligence, digital preservation, and emerging technologies. These technologies will impact how we preserve information and make information accessible, and how to preserve records and data in a sustainable, practical, and cost-effective way. Number two, it's about promoting sustainable knowledge. Sustainable knowledge is fundamental to sustainable development and the achievement of development initiatives like the Sustainable Development Goals, or the SDGs. At the core of these initiatives is the need for trustworthy information regardless of format. Number three, it's about ensuring sustainable information. This is about how we protect our holdings from climate change, from theft, from looting, from illicit trafficking. It is also about looking beyond what is done to the archives and records institution and examining our impact on society and the environment. Therefore, empowering knowledge societies is about trust and evidence. Ladies and gentlemen, good and systematic records management of government departments should be practiced from the creation of records to the preservation of records of historical and economical importance or value to a department or agency. Pustakaan Negeri Sarawak has embarked on two systems, namely Archival Management System, or ARMS, and State Records Management System, SRMS, to assist our stakeholders in achieving international standards in records and archives management, especially in supporting the state's digital economy and good governance. I'm glad that various programs and activities were planned and organized by Pustakaan Negeri Sarawak
such as today's events, Bual Santai. Amongst the other events are online exhibition, the assembly of departmental record officers, talks, and also workshops. I hope you have gained from the knowledge shared with Pustaka and empower you to set the same standards on managing records at your own department. Pustaka Negeri Sarawak, as a state library and state depository, act as a knowledge catalyst organization in preserving the state's intellectual heritage, advocating best practices and standards in record management in the state civil service is a very essential role, so as to ensure the records are preserved for access for our future generation. Through close association, collaboration, and benchmarking practices with the international bodies, such as the International Council of Archives and Singapore's National Archive, and locally with National Archive and the National Library of Malaysia, the academia, such as University Technology Mara, UiTM, and University Malaysia Sarawak, UNIMAS, among others, it is hoped that we are united in advocating the best practices in the management and use of records and archives, preservation of the archival heritage of humanity around the world through the sharing of experiences, research, and ideas on professional archival and records management matters. Finally, I wish to thank all collaborators, the speakers for today's event from University Malaysia Sarawak, UNIMAS, and University Technology Mara, UiTM, and the moderator from the National Library of Malaysia, and to all participants. Last but not least, to all committee members for their dedication in organizing the IAW 2020. I sincerely hope that you will have a successful International Archive Week. Thank you. Terima kasih yang berhormat Dato' Amar di atas amanat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, Pustakaan Sarawak berfungsi sebagai perpustakaan dan juga repositori negeri arsip, di mana rekod Kerajaan Negeri Sarawak yang telah berumur 25 tahun dan ke atas rekod yang telah melalui proses penilaian dengan mengambil kira nilai sejarah atau kepentingan awamnya telah dipindah ke Pustakaan Negeri Sarawak untuk diselenggara, dipelihara dan disimpan kekal untuk tujuan rujukan dan penyelidikan sesuai dengan pembangunan teknologi semasa. Pustakaan Sarawak telah mengambil inisiatif dalam membangun pengurusan elektronik bagi menghasilkan rekod yang sistematik, terutama kepada rekod awam di Jabatan Agensi Kerajaan Negeri Sarawak. Bersempena dengan sambutan Minggu Arsip Dunia 2020, IAW 2020 pada tahun ini bertemakan Empowering Knowledge Society atau memperkasakan masyarakat berilmu, adalah topik yang akan dibincangkan dalam sesi Bual Santai adalah selari dengan tema sambutan. Sesi pada pagi ini akan mengupas isu yang berkaitan dengan kepentingan institusi arsip dan perpustakaan dalam era digital masa kini. Bual bicara kita pada hari ini akan dikendalikan oleh Encik Ali Rashid sebagai moderator. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Kanan bahagian Pusat Rujukan Malaysia dan Luar Negara, Perpustakaan Negara Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan bual bicara ini kepada beliau. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Harry Sulaiman Muhammad daripada bahagian Pusat Arsip Sarawak yang kita berlias langsung pada pagi ini. Sebelum itu ingin saya bacakan satu rangkap pantun untuk terbuka perbualan Bual Santai kita pada pagi ini.
bunga seroja di tengah laman, daun siantan di Tanjung Aru. Minggu Arsip Negara kita raikan, kita perkasakan masyarakat berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya bagi pihak Pusaka Negeri Sarawak mengucapkan selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami dalam bual santai pada pagi ini, di mana kita akan bersiaran secara langsung bersama dua panel juri kita pada hari ini yang cukup berpengalaman dan memang punya latar belakang yang cukup hebat. Namun sebelum itu, sebentar tadi kita pun telah menyaksikan video amanah daripada Yang Berhormat Datuk Amar Jaul Samion, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Saya ingin memetik sedikit ucapan beliau di mana beliau mengatakan bahawa memperkasakan masyarakat berilmu, empowering knowledge societies is about the use of artificial intelligence, digital preservation and emerging technologies. Yang kedua, promoting sustainable knowledge. Dan yang ketiga, ensuring sustainable information. Ini merupakan salah satu di antara intipati tema yang kita akan bicarakan pada hari ini dalam bual santai bersama dengan Pusaka Negeri Sarawak. Namun sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Dr. Alwi bin Muhammad Yunus dan juga Mr. Chua Kiman kerana bersama kita pada hari ini. Dan sebab itu saya ingin ucapkan selamat Hari Arsip Sedunia kepada semua warga Arsip, khususnya di Pusaka Negeri Sarawak dan juga mereka yang meraihkan di seluruh negara. Selamat ulang tahun ke-20 Pustaka Negeri Sarawak yang disebut pada tahun ini. Dan tidak lupa saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf saya batin, selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai Lantang senang untuk masyarakat ataupun rakyat di Negeri Sarawak. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan selamat datang pada semua penonton yang menyaksikan bual santai ini melalui webinar, FB Live, YouTube dan channel Pustaka Negeri Sarawak dan sebagainya. Jangan lupa klik like, subscribe dan tekan loceng Pustaka Negeri Sarawak ya. Baiklah, sebelum itu mari kita berkenalan dulu. Tak kenal maka tak cinta. Maka saya dengan sukacitanya memperkenalkan panel pertama kita, iaitu yang berusaha Dr. Alwi Muhammad Yusof. Beliau merupakan pensyarah kanan Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Puncak Perdana. Beliau merupakan konsultan dan pelatih profesional lebih 17 tahun dalam bidang kursus pengurusan maklumat, arsip dan pengurusan rekod, antaranya di Mampu, Arsip Negara Malaysia, Empire System Sdn Bhd, Kementerian Pelajaran Malaysia, Sapura Group dan banyak lagi. Banyak betul pengalaman Dr. Alwi dalam bidang konsultansi ini. Beliau juga merupakan pendidik di Institut Perkembangan Minda, InMind, dan mereka betul serta membangunkan program sosial dan politik khususnya kepada pejabat Menteri Besar Selangor pada tahun 1995 hingga 1997. Dan diberikan antarabangsa, beliau merupakan ahli tim Malaysia sebagai Project Manager for Data Archive Research in Internationally Collaborative Project. Jadi kita ucapkan selamat datang pada Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama kita pada hari ini, Dr. Alwi. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana jemput saya. Doktor sekarang ni berselintas langsung di kampus Puncak Perdana ke ataupun di rumah, Doktor? Di kampus. Saya masuk office hari ini. Demi program ni saya datang office. Ya, kita menyokong sepenuhnya sambutan Hari Arsip Sedunia pada hari ini. Baiklah, kita berkenalan pula dengan panel kita yang kedua, iaitu Mr. Chua Kiman. Beliau merupakan pensyarah di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS, dalam bidang linguistik, komputeran dan teknologi pendidikan. Beliau kini memegang jawatan sebagai Timbalan Pengarah Kecemerlangan Akademik di Pusat Pembelajaran Gunaan dan Multimedia UNIMAS. Beliau terlibat secara aktif dalam inovasi dan pendidikan lebih kurang dalam selama 8 tahun yang menjurus kepada e-pembelajaran dan teknologi pembelajaran bahasa dan linguistik. Inovasi beliau telah memenangi pelbagai pingat anugerah di peringkat antarabangsa dan kebangsaan, di antaranya the Best E-Learning Facilitator Award, Excellent in Teaching, Anugerah Pengajaran UNIMAS 2013, Outstanding Online Course Award 2013, National Educational Belagi Award, IPT kategori dan juga Merit Award 2010 by Asia Pacific Society for Computers in Education for International Level. Tahniah dan selamat datang kepada Mr. Chua Kiman. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Pustaka juga kerana menjemput. Ya. Mr. Chua berasal langsung di UNIMAS ke ataupun di rumah? Saya masih di rumah lagi. Esok baru turun office. Work from home. Work from home. Okey, kita tanpa membingungkan masa, baik kita mulakan sesi bual santai kita pada pagi ini dengan kita membicarakan, kita
mungkin mereka yang di luar sana ini mungkin nak tahu bagaimana rentetannya sejarah arkib. Mungkin saya boleh ceritakan sedikit ya penonton sekalian, Doktor. Jadi sebenarnya detik bagaimana ia dicetuskan apabila pada 26 Julai 1997 Mr. H.N. Blackinston OBE daripada Public Record Office London yang telah ditugaskan untuk membuat kajian mengenai keadaan rekod dan arkib di Jabatan Kerajaan di Persekutuan Tanah Melayu telah menyampaikan laporan kepada kerajaan dan mencadangkan antara lain penubuhan rekod awam bagi seluruh negara dengan menegaskan betapa perlunya diwujudkan sebuah pusat untuk menyimpan bahan arkib iaitu sebuah arkib negara. Kalau kita tengokkan, Sarawak merupakan di antara arkib yang terawal juga yang ditubuhkan di Malaysia, iaitu pada tahun 1976. Kalau dikirakan di Sarawak mungkin sudah berusia 44 tahun ya. Jadi ini merupakan di antara latar belakang tercetusnya arkib negara ini, sehingga kan kita menyambut sambutan Minggu Arkib Sedunia pada hari ini yang bertemakan Empowering Knowledge Society ataupun memperkasakan masyarakat berilmu. Dan kenapa Pustaka Sarawak menyambutnya seperti mana yang pengurusi kita sebut tadi, MC tadi, di mana pustaka mempunyai dua fungsi sebenarnya. Yang pertama sebagai sebuah perpustakaan dan seterusnya sebagai repository rekod negeri. Jadi memang sudahnya sangat signifikan untuk Pustaka di Sarawak menjadi peneraju untuk bahan arkib negara. Baiklah, Doktor. Soalan pertama daripada saya untuk saya utarakan kepada Doktor. Pada 6 hari bulan Jun yang lalu, Persatuan Pustakawan Malaysia telah pun mengadakan meraihkan Hari Pustakawan Malaysia dengan temanya #relevan. Jadi soalannya berkaitan rapat dengan perpustakaan itu sendiri, dari mana hashtag tetap relevan yang disambut ini, apakah pandangan Doktor, adakah masih relevan perpustakaan ketika ini sebagai gedung ilmu dalam zaman yang penuh mencabar ini, khusus dalam era digital ini, Doktor? Boleh jelaskan? Terima kasih Tuan Pengurusi. Bagaimanapun berkenaan dengan selamat Hari Pustakawan dan selamat Hari Arkib juga. Saya rasa dan saya cukup yakin bahawa perpustakaan, walaupun kita ada digital dan juga non-digital, masih tetap relevan pada hari ini. Dan tidak dapat dinafikan bahawa akses dengan kehadiran teknologi dan sebagainya menyebabkan pelbagai akses terhadap sumber-sumber perpustakaan dapat dibuat dengan lebih cepat, pantas dan cekap. Dan walau bagaimanapun, institusi library tetap penting dan perlu dalam konteks zaman ini dan masih lagi relevan sampai bila-bila. Saya yakin yang itu. Terima kasih. Okey. Sememangnya peranan pustakawan dan perpustakaan itu memang tetap relevan sampai bila-bila. Cumanya kita nak menjadikan ia ada seiring dengan teknologi dan inovasi semasa, ya Doktor. Ya, betul. Okey. Baiklah, untuk soalan kepada Mr. Chua, apakah kaitan arkib digital dengan rekod elektronik? Terima kasih kepada Encik Ali dan juga semua. Terima kasih kerana menjemput juga tadi. Belum sempat nak ucap selamat Hari Arkib Sedunia. Alright, kaitan arkib digital dengan rekod elektronik, bagi saya kalau kita lihat rekod elektronik tu menjurus kepada bahan tu lah kan. Bahan sama ada yang sedia ada dalam bentuk elektronik ataupun pada asalnya belum dielektronikkan, kita yang mengelektronikkannya. Contohnya kita scan, kita imbas dan kena simpan. So bila kita rekodkan semua benda ni, then kita masuk dalam arkib digital. So kalau kita lihat dari segi kesinambungannya, memang kita bermula dengan rekod elektronik lah. Kemudian kita kumpulkan semua dan kita letak dalam arkib digital. Kalau kita lihat di arkib negara, kita ada OFA kan, Online Finding Aid. So OFA merupakan salah satu contoh arkib digital yang sering kita gunakan untuk mencari bahan-bahan ataupun rekod-rekod elektronik. So yang tu berkaitan dia lah. So kalau kita kumpulkan semua, dia jadi arkib yang lebih besar, pangkalan data yang lebih besar. Kita boleh menyimpan dan juga mencarilah bahan-bahan yang kita perlukan dalam arkib digital. Okey, baiklah. Kalau kita melihat pada perbandingan di antara arkib digital dengan rekod elektronik tadi itu, apakah di antara ciri dan kelebihan arkib digital ini, Mr. Chua? Ciri utama sudah pasti kita tukar dalam bentuk elektronik lah. And then dengan harapan bahawa bila kita tukar ke dalam bentuk elektronik ni, benda tu ataupun bahan tersebut, rekod tersebut dapat kekal lebih lama. Sebab tujuan asal kita tukar kepada rekod elektronik adalah untuk pemeliharaan kan. Kita cari format yang dapat tahan lama,
makin lama makin bagus. Dan satu lagi ia juga membantu dari segi carian ataupun retrieval, sebab kalau kita menyimpan dalam bentuk fizikal, kita kena cari banyak tu rak-rak dia dengan kotak-kotaknya, kita kena buka. Kalau ada digital kita senang, kita just search keyword semua keluar, and then kita dapat membantu proses penyelidikan, kajian. Sebab kalau tak, kita simpan banyak-banyak pun kalau tak dapat digunakan, apa gunanya kan? Kita simpan macam simpan harta karun pula, tapi tak dapat dimanfaatkan oleh orang awam, tak dapat dimanfaatkan oleh penyelidik. So I think fungsi arkib digital yang paling utama ialah bukan saja menyimpan, dia juga memberikan kelebihan dari segi membantu penyelidik ataupun orang awam untuk membuat lagi rujukan, mencari bahan yang sesuai untuk membantu mereka memahami sesuatu situasi dengan lebih baiklah. Sama dengan e-preservation yang ada di Pustaka Negeri Sarawak kan. Kita cuba simpan supaya bukan sahaja dia dapat tahan lama, tapi dapat juga dimanfaatkan oleh orang awam, dan pada masa yang sama kelebihannya yang satu lagi yang saya lihat ialah mengurangkan risiko kehilangan rekod. Kalau dalam bentuk fizikal, kalau berlaku bencana ke, kebakaran ke, senang nak hilang. So kalau ada digital, at least kita simpan di cloud. Sekarang kita ada cloud storage semua tu. So risiko untuk hilang tu dapat dikurangkan. Itu antara kelebihan yang saya dapat kongsilah. Okey, itu berbagai antara kelebihan arkib digital ini supaya memudahkan lagi proses mendapatkan semula maklumat sebagai warisan intelektual negara ya. Baiklah, berbalik kepada doktor. Sekiranya kita melihat pada cabaran yang kita hadapi ketika ini, begitu juga dengan arkib yang daripada arkib konvensional ke arah arkib digital. Bagaimana pula perpustakaan digital ini, adakah ianya berfungsi masih sama dengan perpustakaan konvensional ini, doktor? Ya, perpustakaan digital adalah konsep yang baru dengan kedatangan internet dan juga cloud server dan sebagainya. Dia adalah konsep online database dan ada pelbagai konten dalam bentuk teks, gambar, audio, video ataupun dokumen digital dan juga media digital yang lain yang berbeza. Jadi dengan kedatangan IT, dia telah menyebabkan variasi terhadap kandungan-kandungan yang wujud dan diwujudkan. Dan benda-benda ni duduk dalam konteks digital library. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh Mr. Chua tadi bahawa dan juga Tuan Pengurusi moderator, dia bagi tahu bahawa kita punya isu ialah akses yang lebih cepat. Jika kita pakai yang konvensional, kita secara fizikal, saya researcher, saya kena pergi ke library baru dapat. Sekarang ni kita dengan ada digital library, saya boleh akses daripada rumah, real time accessing the content and the information lebih cepat. Dan ini sangat membantu sebab kita faham bahawa internet dan sebagainya ini adalah mempercepatkan gerak kerja dan juga cara hidup. Semua jadi cepat. Tetapi masalah juga kalau semua cepat ni, sebab cepat silap juga. Jadi kita kena faham konsepnya sebegitu. Jadi adakah dia relevan? Dia relevan. Manakala yang konvensional, adakah dia relevan? Yes, dia tetap relevan. Sebab apa? Ialah kita tidak boleh nafikan bahawa yang konvensional ini adalah di mana sistem ataupun institusi tersebut wujud pertama kalinya, dan kandungan-kandungan yang ada dalam institusi tersebut adalah kandungan dalam bentuk fizikal yang telah wujud sekian lama. Jadi adakah dengan sebab kedatangan digital library kita nak hapuskan yang institusi fizikal? No, which I think it is ridiculous. What we can do is to integrate the two existing ataupun dua benda ni kita gabung jalin supaya dia lebih memberi manfaat kepada pengguna. Jadi dengan hadirnya digital library, semua orang boleh akses dan semua orang boleh dapat maklumat dan pelbagai lagi dia punya kandungan-kandungan. Dan akhirnya dalam konteks COVID-19, dalam konteks MCO ni, kita duduk rumah tak boleh pergi mana, kena belajar, kena mengajar, pelajar di sekolah tak boleh pergi sekolah. Apa yang kita ada? Now, peranan yang paling besar ialah digital library. Betul tak? Betul-betul.
Jadi sepanjang tempoh PKP ini, Doktor, mungkin ada langkah-langkah telah diambil oleh pihak UiTM untuk memastikan bahawa jaringan penyampaian maklumat ini terus berterusan kepada khususnya pelajar-pelajar di UiTM yang mungkin semasa berada di kampus dan tidak dapat ke perpustakaan, dan juga mereka yang sudah pun keluar daripada kampus yang berada di rumah. Macam mana tu, Doktor? Untuk mereka membuat rujukan di peringkat UiTM kita memang activate digital library ni sebelum ada MCO lagi, sebelum ada PKP lagi, sebelum ada COVID-19 lagi. So online database dalam bentuk sumber-sumber yang ada, e-book yang pelbagai dan jaringan yang ada ni memang telah dibuka sebelum berlakunya COVID-19. Jadi sebenarnya tidak menjadi sesuatu kehairanan yang besar kepada para pelajar. Mereka boleh akses sama ada dari rumah atau dari mana sahaja. Sebab itulah kebanyakan pelajar kita semua ada handphone. Sebab mereka guna handphone. Masalah yang dihadapi sekarang ni ialah baru kita sedar, cabaran yang seterusnya ialah saya fikir ada perkara aspek infra, iaitu accessibility of technology to the rural areas. Kita punya pelajar yang duduk di kawasan-kawasan yang ada internet dan sebagainya, okey. Yang duduk di pedalaman tu saya kesian. Yang itu yang kita kena ubah dia punya SOP, macam mana pelajar ni boleh mengikuti dan juga masih lagi boleh akses kepada sumber-sumber library secara digital. Ya. Ya, mungkin itu di antara cabaran yang dihadapi bagaimana kita nak menyampaikan maklumat pada masyarakat, khususnya pada pelajar. Seperti mana yang Doktor maklumkan tadi, pelajar-pelajar ni kalau kita maklumkan dari segi faktanya, kebanyakannya pada 98% Gen Z ini memiliki gadget sendiri, 98%. Jadi ia sangat mudah untuk kita menyampaikan maklumat dan berkongsi melalui digital. Jadi tidak ada masalah untuk mereka berpindah daripada fizikal pada digital. Cumanya seperti mana yang Doktor nyatakan tadi, bahawa apabila infra itu sendiri yang menjadi masalah, mungkin mereka yang berada di luar bandar tidak ada akses maklumat, khususnya mereka yang berada di kepulauan contohnya. Ini akan menjadi salah satu di antara halangan untuk mendapatkan maklumat. Jadi terima kasih Doktor atas perkongsian tadi. Baiklah, sebelum kita bertanya kepada dengan Mr. Chua, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua penonton yang baru saja bersama kita pada pagi ini, dan untuk makluman semua bahawa kita sekarang berada di sesi bual santai bersempena dengan Minggu Arkib Sedunia 2020 yang bertajuk Arkib Digital dan Perkongsian Maklumat Digital, Peranan Badan Arkib dan Perpustakaan Digital. Jadi berbalik pada bual bicara kita pada pagi ini, Mr. Chua, ya, apakah peranan Badan Arkib dan perpustakaan dalam penghasilan atau pemeliharaan bahan arkib ini? Okey, baik. Terima kasih pengurusi. Biasanya kalau kita dengar arkib, kita dengar perpustakaan, terus kita dalam minda kita, kerja arkib dengan perpustakaan ni adalah menyimpan apa yang diberi. Ya kan? Orang Sarawak Padah, ya ajaklah. Tapi banyak proses yang selalu berlaku di belakang yang ramai tidak tahu sebenarnya. Contohnya kalau dari segi mengesan, mengumpul, menyimpan, memelihara semua bahan-bahan yang ada ni bukan setakat diberi, perpustakaan dan juga arkib pun kena berusaha juga pergi mengesan, mencari dan menentukan sama ada rekod-rekod ini perlu disimpan ataupun cara penyimpanan rekod-rekod ini bagaimana harus dilakukan. Semua tu melibatkan proses yang panjang sebenarnya. Kalau yang macam Dr. Alwi dengan Tuan Ali mesti faham lah kan proses tu. Bukan kata orang bagi tu kita tu simpan macam simpan dalam rak. Ramai yang konsep macam tu. Macam pergi perpustakaan kita bagi buku tu letak dalam rak. Bukan macam tu kan. Kita tahu dia ada coding dia, ada labeling dia. So banyak peranan yang Badan Arkib dan Perpustakaan buat sebenarnya dalam menghasilkan dan memelihara bahan arkib. Cuma umum biasanya beranggapan bahawa perpustakaan ataupun arkib hanya tugasnya adalah menyimpan apa yang diberi. Kita tahu khazanah warisan negara yang kita ada ni bukan senang kita nak simpan pun. Kita kena tentukan pula mana yang lebih penting. Kalau contoh satu berita tu sampai 20 surat khabar tayangkan benda sama, adakah kita nak simpan kesemuanya ataupun kita pilih mana yang lebih sesuai. Semua tu life cycle dia panjang kan. And then kita kena tentukan juga sama ada umum memahami bahawa tugas arkib bukan sekadar menyimpan tetapi juga memberi kesedaran kepada awam tentang fakta-fakta sejarah contohnya, perkara-perkara penting yang kita selalu
terlupa kan. Dulu selalu ikut kan hari ni dalam sejarah. Mana dapat semua tu, bukan rujuk museum, dia rujuk Arkib Negara. Ramai ingat pergi museum tapi sepatutnya Arkib Negara yang menjadi pusat rujukan utama kan. Dengar sejarah museum, tapi Arkib yang memainkan peranan penting dalam menyimpan rekod-rekod negara. So peranan dari segi khususnya I think mungkin boleh di macam program macam ni ataupun even program kesedaran lain untuk orang awam memahami bahawa perpustakaan atau arkib bukan hanya menjadi gedung untuk orang melawat ataupun menyimpan buku, menyimpan bahan, tapi juga menjadi satu pusat rujukan utama dari segi sejarah negara, dari segi khazanah warisan negara. I think yang tu kena diperkasakan lagi lah. Ramai yang macam anggap perpustakaan buku itu je lah, dia tak memahami konsep sebenar arkib ataupun perpustakaan tu. Okay? Baiklah. Peranan pustakawan juga mungkin pegawai arkib mempunyai satu tanggungjawab yang sangat besar bagaimana kita nak memberi satu maklumat yang tepat kepada masyarakat, khususnya mereka yang memerlukan maklumat. Kita dapati bahawa Google can give more than 100,000 answer, but the librarian will give you the right one. Okey, baik Mr. Chua. Apa pandangan Mr. Chua mengenai dengan budaya Google dan pencarian ilmu sekarang ini? Adakah yang mengganggu proses pembelajaran berdasarkan maklumat ilmu yang tepat ini? Kerana banyak maklumat di luar sana, tapi bagaimana kita menyuntik peranan pustakawan itu yang boleh membantu masyarakat supaya mereka boleh mendapat yang terbaik daripada 100,000 yang boleh diwawarkan di dalam Google ini? Betul-betul. Dari bidang e-pembelajaran, macam bidang yang sangat dekat di hati saya, e-pembelajaran ni, walaupun saya menyokong semua ni, e-pembelajaran semua tu, saya masih lagi beranggapan bahawa kita tidak boleh sepenuhnya online. Saya masih rasa kita masih perlu lagi blended dari segi dunia antara fizikal dengan maya ni. Sebab bila kita terlalu bergantung dengan online learning, dengan Google punya budaya semua ni, dia jadi macam kita hanya anggap semua bahan yang tertera di skrin kita tu semua betul. The human touch tu jadi hilang. So I think peranan pustakawan ni dia akan suntik human touch tu dengan mengadakan program seperti digital literacy, information literacy semua ni, yang mungkin boleh dilakukan secara dalam tempoh masa ni, boleh dilakukan secara webinar macam ni, tapi kita akan rasa macam tak cukup kan. Kita nak face to face juga, nak physical juga, sebab kalau tak semua yang ada di depan skrin kita ni semua yang jadi macam tak tahu mana yang penting, mana yang tak penting, right? Macam kajian yang terkini saya buat pasal scam, saya terkejut bila peratusan yang berpendidikan tinggi pun terjerat dengan scam. Bukan yang pendidikan rendah, tapi yang berpendidikan tinggi, yang ada PhD pun yang terjerat dengan scam semua tu. So ia bermakna bahawa tahap pendidikan tidak lagi melambangkan tahap kemampuan kita untuk menapis informasi yang datang kepada kita yang berbilion-bilion sehari ni. Kita tak tahu mana yang betul, mana yang tak betul. So peranan pegawai perpustakaan, arkib, I think kena lebih rancak lagi lah mengadakan program untuk mendidik orang awam tentang literasi digital semua ni. And juga galakkan sumber-sumber yang betul. Google tu hanyalah search engine. Google tu bukan arkib. Dia hanyalah laman web untuk kita memudahkan pencarian. Dia tidak melakukan proses arkib tu dengan sistematik. Sebenarnya adalah dia buat carian, tapi kita masih lagi kena rujuk kepada arkib-arkib digital yang betul, macam Open Educational Resources, OER yang kita kata, sumber-sumber terbuka tu. Macam kalau dalam pendidikan kita rujuk kepada arkib Merlot, MERLOT tu. Merlot ada gedung arkib digital sedunia dengan bahan-bahan yang dah disahkan betul semua tu. So I think yang tu kena digalakkan lagi lah. Bukan dari segi saya sebagai pendidik pula, memang saya galakkan pelajar jangan terlalu bergantung dengan Google. Google hanya membantu kita mempercepatkan proses carian, tapi proses untuk menentukan mana yang betul, mana yang tidak betul tu kita kena tengok pula dari mana datang sumber tersebut. Sama seperti kita kata Wikipedia tu tak betul. Wikipedia kalau digunakan dengan betul dia jadi betul, tapi kalau kita gunakan dengan cara salah jadi kan. So website tu tak menentukan sama ada betul ke salah lagi. Kita kena didik anak-anak murid kita ni tentang cara yang betul untuk menentukan informasi itu betul ke salah ke. Yang ni semua bergantung dengan digital literacy itulah. Alright. Ya. Jadi yang penting sebenarnya kena tanya pustakawan, mereka merupakan the right person yang akan memberi the right
answer. Baiklah, kalau kita melihat kepada doktor ya, kita lihat apa yang disampaikan oleh Mr. Chua tadi berkenaan dengan scammers, berita palsu ini. Apakah di antara peranan kita sebagai pustakawan dalam memastikan kita boleh menepis semua fakta-fakta auta ini yang menyebabkan masyarakat jadi panik. Sebab itu yang dikatakan oleh Mr. Chua tadi, apabila mereka tidak ada literasi maklumat, mereka tidak terdedah dengan maklumat-maklumat untuk mereka menepis berita palsu ini, mereka mudah terperangkap menjadi mangsa-mangsa scammers ini dan tambah lagi mereka menjadi panik dan menjadi mangsa kepada itu. Jadi apakah peranan pustakawan dalam memastikan bahawa maklumat ini dapat disampaikan dengan betul dan tepat kepada masyarakat? Okey, konsepnya sama, pustakawan dan juga pegawai arkib ataupun arkivis juga berperanan benda yang sama juga, iaitu kita kena didik masyarakat untuk semak dan semak sebelum sebar. Maknanya semua maklumat perlu verification ataupun perlu dipastikan dia adalah betul dan benar. Dalam konteks scammers dan sebagainya, saya fikir pandangan peribadi saya ialah sudah sampai waktunya pustakawan ataupun siapa lagi profesional maklumat dalam bidang dan bahagian yang lain-lain bersikap responsif terhadap isu ataupun perkembangan semasa yang ada dalam masyarakat. Contohnya konteks advocacy, contohnya kita buat advocacy tentang scammers dan sebagainya, kita gunakan platform infografik, kita sebarkan maklumat melalui media sosial dan sebagainya yang boleh membantu pihak-pihak ataupun masyarakat awam seluruhnya. Kita tak boleh harap, contohnya dalam konteks scammer ni, kita harap polis yang buat announcement. Kita kena kempen bersama-sama sebab maklumat ni doesn't belong to anyone actually. It is for the masses. Jadi sama juga dengan tadi Mr. Chua cakap pasal arkib, ada satu pandangan, contohnya bila sebut arkib, kita simpan rekod, kita simpan bahan. Lepas tu apa berlaku dengan benda yang kita simpan tak tahu. Jadi kita sudah sampai waktunya kita advocate, kita siarkan, kita buat promosi, kita maklumkan. Contoh tadi Mr. Chua cakap pasal hari ini dalam sejarah. Benda tu kita boleh kembangkan lagi. Hari ini sambutan arkib pada 20 tahun yang lalu bagaimana? Kita buat perbandingan. Ini peranan pustakawan pun boleh membantu. Sambutan Hari Arkib Sedunia 20 tahun yang lalu dengan 20 tahun yang ada pada hari ini sudah berbeza. Dulu kita tidak ada bual santai sebegini. Dulu kita buat pameran, kita expect sekolah-sekolah hantar pelajar-pelajar rombongan pergi ke pustakaan ataupun pergi ke arkib dan sebagainya. Itu dia punya peranan yang perlu kita mainkan. Jadi kalau kita duduk dalam keadaan di mana kita tunggu orang datang, itu adalah sesuatu yang rugi. Sebab konteks digital sekarang ni ialah semuanya datang terus kepada individu, iaitu on screen, iaitu on phone, dalam konteks yang sebegitu. Jadi kita kena banyak bermain, saya gunakan perkataan bermain sebab dia kena enjoy buat benda ni. Kita kena bermain dengan konten, kandungan. Sentiasa buat kandungan. Jadi dipanggil sebagai, dalam dunia profesional maklumat, dipanggil sebagai information repackaging. We always do that. Skill-skill untuk buat infografik, kena pustakawan kena mahir perkara-perkara begitu. Terima kasih. Okey doktor. Menarik pada soalan dalam penyampaian perkongsian maklumat secara digital ini, kita dapati bahawa dalam norma baharu ini, cabarannya kita hadapi sebagai pustakawan ini menuntut kita untuk membuat sesuatu baharu. Mungkin pustakawan sekarang ini kena mencari satu alternatif bagaimana mereka boleh mempromosikan perkhidmatan, contohnya membuat infografik, berkongsi maklumat sebagainya. Mungkin juga mereka boleh memastikan bahawa mereka perlu mendapatkan bahan-bahan sumber secara percuma untuk dikongsikan kepada masyarakat, tapi dalam keadaan sememangnya maklumat itu adalah maklumat yang tepat dan sahih. Jadi apa pandangan doktor, mungkinkah perubahan gaya perkongsian maklumat ini akan membentuk masyarakat yang mungkin berbeza berbanding pada masyarakat yang dahulu itu sebelum PKP ataupun selepas PKP ini nanti? Okey, dalam konteks ini, apa yang berlaku ialah perasan atau tidak. Pada hari ini, sama ada kita mahu ataupun tidak, maklumat tu tetap sampai kepada kita.
sama ada dalam media sosial ataupun dalam WhatsApp ataupun dalam apa, tetap sampai. Nobody stop it. Dalam konteks konvensional, kita nak maklumat, besok kita pergi library lah. So kita boleh hold on dulu. Faham maksud saya? Jadi dalam itu dari segi cara hidup kita, cara kita respon kepada maklumat. So justru itulah saya percaya dan saya mengharapkan saya sendiri adalah profesional maklumat, kita buat kandungan. Kita tanpa letih dan lelah, kita sentiasa buat kandungan yang bermakna untuk masa, untuk masyarakat, untuk umum. Supaya benda tu nanti bila kita ada buat kandungan tersebut, kita publishkan, kita buat dalam bentuk infografik dan sebagainya tadi, dan kita siarkan dalam media sosial, orang akan tertarik dan dia ada curiosity level dia akan meningkat. Jadi keperluan untuk apa benda ni ya? What is the next thing of this thing? Dia mesti explore. So kita mainkan dipanggil sebagai human punya psikologi dari segi sudut curiosity tu. What is this? What is this? What is next? Dan sebagainya. Jadi itulah dia yang kita perlu buat pada hari ni. Ya. Baik Doktor. Okey, berkenaan dengan bagaimana kita nak human touch tadi tu, sebagaimana yang Doktor maklumkan tadi, kita melihat bagaimana untuk mempromosikan perkhidmatan juga koleksi-koleksi yang ada dengan cara membangunkan kandungan digital tempatan dan juga mendigitalkan bahan-bahan arsip ini. Jadi apa pandangan Mr. Chua, peranan perpustakaan dan bagaimanakah perpustakaan arsip itu sendiri memupuk minat golongan muda ini untuk menggunakan bahan arsip, especially kandungan digital ini yang kita sediakan kepada mereka ni untuk proses pembelajaran mereka, pendidikan, rujukan dan pada sesiapa sajalah ingin mendapatkan maklumat yang penting untuk rujukan bersama. Terima kasih. Pertama sekali kena jadi muda lah kan. Sebab macam yang Dr. Awi cakap tu, bila kita kata information repackaging yang disebut oleh Dr. Alwi tadi, apa yang penting ialah bila kita hasilkan kandungan, dia ada dua yang kita kena fokus lah. Satu adalah frekuensi, kekerapan tu. Kalau kita duk post bulan sekali, memang orang tak akan ambil perhatian lah. So I think frekuensi tu kena rancak sikit. Tak kisahlah orang nak like ke, tak nak like ke, tapi because we selalu menghasilkan bahan, konten, orang akan jadi tertarik. Mula-mula mungkin pada mulanya dia tak tertarik, tapi bila dia nampak, Pustaka Negeri Sarawak duk post benda ni, cantik ni, saya pun follow, saya pun like. So dia macam galakan tu kena ada. Dan satu lagi, medium tidak menentukan sama ada minat tu dapat ditarik ke tak. Maksudnya contoh kalau kita letak bahan di Instagram, tak semestinya golongan muda tu akan tengok. The quality of your content tu depends on how we think. Maksudnya kita kena lihat daripada minda orang muda. Macam yang Dr. Awi cakap lah, kalau kita pergi ke Facebook umpamanya, Facebook dah dicop sebagai social media golongan tua by the way. Semalam statistik keluar, pengguna paling ramai di Facebook adalah antara 30 sampai 45. So mana hilang golongan muda? Antara sebab kenapa golongan muda tak nak guna Facebook ialah mak bapak dia di Facebook. So mereka lari ke Instagram, mereka lari ke TikTok, mereka lari ke Twitter. Tapi bila kita tengok di Twitter, mana pustakawan, mana akib kan? Twitter jarang kita jadikan medium sebagai penyerang, tapi golongan muda banyak di sana kan. Kita lihat pula TikTok kan, ramai duk buat TikTok semua ni. Tapi mana pustakawan, mana pegawai akib dalam TikTok umpamanya. Konotasi bahawa sosial media tu membawa unsur negatif bagi saya itu bergantung kepada kandungan. Saya tengok banyak je TikTok macam ada yang mengajar bahasa Inggeris, ada YouTuber pula di YouTube yang mengajar dengan betul, walaupun medium tu dikatakan tidak bermanfaat, tapi kalau kita manfaatkan medium tersebut, kita dapat capai kepada golongan muda tu dengan lebih baik. Ada seorang guru di TikTok, guru bahasa Inggeris, umur dia dah dekat 70, tapi followers dia antara umur 15 sampai 20. Boleh bayang? Maksud dia, kandungan dia tu sebab dia capai kepada sasaran dia dengan betul, dia tahu cara dia nak olah dia punya TikTok tu supaya menarik perhatian golongan muda untuk belajar bahasa Inggeris dengan betul. Sama juga dengan yang insiden viral yang Sugu tu kan, yang memasak tu kan, dia pun tak sangka, tapi followers dia tiba-tiba rancak sebab dia tahu golongan tempoh PKP ni duk sibuk memasak, duk cari resepi, dia pun ikut trend sasaran dia. I think
pegawai pustakawan, pegawai arkib kena lihat benda ni. Bukan sekadar buat konten lepas tu letak di Facebook, letak di sini, terus kita lepas tangan. Kita kata tu dah. Dia kita tengok pula, kita kena buat insight sikit. Dunia sekarang kan kita dah masuk zaman big data, data analytics semua ni, kita kena manfaatkan lah. Kalau di yang mengawal Facebook umpamanya, bila kita klik insight tu, kita akan nampak page kita tu siapa yang baca. Kalau page kita yang golongan yang duk baca 45 ke atas, something wrong lah kan. Maksudnya Pustaka Negeri Sarawak, kalau kita check insight dia, golongan dia lain. So kita sasaran dia kena beralih sikit. Tapi saya nampak kalau Pustaka Negeri Sarawak sepanjang tempoh PKP ni sangat rancak share content. Nampak dengan pelbagainya, dengan pelbagai medianya, ada yang share lagu, share macam-macam. So golongan muda pun tertarik. Sebelum ni mungkin tak tertarik, tapi bila dah kita share selalu, kita berkongsi konten yang betul, yang tepat kepada sasaran, I think yang itulah antara kunci kepada cara nak menarik perhatian golongan muda untuk terus menggunakan bahan-bahan di arkib. Macam saya kata tadi, kalau dia tak tahu arkib tu ada semua tu, dia tak dapat menghayati ataupun menghargai sumbangan arkib negara ke, arkib di negeri ke kan. Dia duk mentaliti dia arkib ni untuk orang-orang yang perlukan, mungkin penyelidik, mungkin perlu buat kajian, tapi golongan muda tidak dapat manfaatkan dengan betul. So kalau kita kata, tahukah anda bahawa negeri Sarawak ni wujud disebabkan apa? Kan menarik tu. Saya pun nak tahu juga, walaupun dalam bentuk Instagram punya video ke, daripada duk share screenshot surat entah apa-apa kan. So tapi kita buat secara menarik lah. Mungkin kalau lebih rajin lagi, boleh start channel di YouTube ke, buat style YouTuber sikit, kongsi mungkin setiap hari sekali ke. Tak perlu lama, 15 minit, 20 minit pun dah cukup kan. Tu antara idea-idea untuk menarik perhatian golongan muda lah. Ya. Tertarik dengan pustakawan kena lebih jadi muda. Bila nak menarik minat golongan muda ni untuk mendapatkan maklumat atau maklumat dengan tepat. Saya tertarik dengan fakta di mana 98% generasi Z ini yang lahir pada 1997 hingga 2010 ini, mereka memiliki gadget sendiri. Dan pastinya 92% ini mereka adalah merupakan jejak digital. Ini bermaksud bahawa Gen Z ini merupakan generasi yang mempunyai akaun digital. Maksudnya dia ada mereka akaun peribadi di IG, di Twitter dan sebagainya. Jadi mereka ni mudah untuk disogokkan dengan ilmu. Jadi apakah pustakawan juga dalam sektor maklumat ini perlu seiring inovasi supaya mereka lebih advance dalam mengaktifkan diri mereka dalam akaun peribadi seperti di IG dan Twitter ini? Apa pandangan Dr. Albi? Saya sangat setuju dengan kenyataan Tuan Ali tadi bahawa kita kena seiring dengan apa-apa yang berlaku di luar. Jika pustakawan tidak seiring dengan teknologi, tidak seiring dengan pengetahuan yang ada dan perkembangan yang ada, kita akan jadi dormant. Bila kita jadi dormant, kita tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Sebab itulah kita kena ada skill-skill tambahan, skill-skill baru yang kita kena pelajari. Kita tak boleh bersifat ortodok, iaitu let it be and let it be. Kita tak boleh macam tu. Kita kena responsif terhadap apa perkembangan-perkembangan yang berlaku di luar. Dan kita kena buat, sebagai contoh pustakawan, kena buat simple survey. Contohnya kalau dari segi tadi kita kata pasal kandungan kan, information repackaging. What kind of kandungan, kita kena buat survey simple je, tak payah terlampau yang perlukan sampai complicated sangat. What kind of content ataupun kandungan yang public suka. Jadi nak tahu simple survey itu, kita kena tengok apa kandungan yang mendapat hit. Contohnya tadi Sugi pasal memasak je, dia punya hit tinggi. Mungkin pustakawan punya ialah kaedah memasak kuih tradisional. Mungkin kita take channel ke arah sebegitu rupa. Kita ada apa ni kluster-kluster dari segi sudut tertentu. Jadi itulah yang perlu kita buat, responsif. Okey, kita kena responsif. Baiklah, untuk mereka yang baru saja bersama kita di dalam sesi Bual Bicara Santai ini di sempena Minggu Arkib Sedunia 2020 ini, saya ingin buka pada soalan-soalan pada penonton di luar sana, dan sekarang ini kita ada beberapa soalan yang diajukan mungkin sangat hangat dibicarakan pada hari ini, dan saya teruskan pada soalan kepada Mr. Chua. Ini bukan soalan daripada saya sebagai moderator, kita ada soalan daripada penonton di luar sana, iaitu daripada S. Syahrin, di mana untuk mencari maklumat, library dan archive seakan tewas kepada Google. Anak-anak seperti menjauhkan diri dari library dan archive. Apa pandangan
ahli panel kita, Mr. Chua. Saya dulu ke Dr. Awi? Saya. Dia tewas tu. I think seperti yang kita cakap tadi lah. I think kesedaran tu masih lagi beranggapan bahawa library arkib ni untuk golongan-golongan yang hanya yang nak buat kajian, nak buat pendidikan, barulah kita pergi. So dia tak rasa macam satu tempat yang, walaupun kita kata library tu tempat awam, sebenarnya kalau kita betul-betul tanya, mindset dia masih lagi kalau nak study baru pergi library kan, kalau nak buat kajian baru pergi library. Dia tak macam satu tempat yang betul-betul awam. I think sebab itu kalau kita tengok di beberapa pustakaan dah cuba mengubah persepsi ni dengan mengubah dia punya spaces tu kan, dia mengubah sikit, buat ada cafe sikit, sambil-sambil minum kopi, boleh baca-baca buku macam tu. Kita seiring dengan trend lah kan, seiring dengan trend. So kalau tak, memang kita akan tewas kepada McD, kita akan tewas kepada Starbucks, kita akan tewas kepada mana-mana tempat yang lebih hipster lagi kan. So kalau kita kata restoran kena jadi hipster, perpustakaan, arkib pun kena jadi hipster sikit. Tapi tak perlulah macam merobohkan bangunan, buat bangunan baru. Cuma maksud saya di sini kita kena tukar sikit konsep library tu supaya persepsi bahawa library ni bila study, bila nak buat kajian baru pergi, ataupun nak aircon baru nak pergi kan. Kalau tak ada, kalau rumah ada aircon tak payah pergi library kan. Macam pustaka Negeri Sarawak, student saya kata saya nak pergi pustaka, saya kata kenapa nak pergi pustaka? Nak aircon. Dia tak tengok pun buku-buku di pustaka tu, dia masih lagi di depan dia punya MacBook ke apa ke, dia nak aircon je. So tu yang I think kena rancak lagi dari segi peranan pustaka tu lah. Okay. Mungkin Dr. Awi nak tambah. Ya, mungkin Mr. Chua mereka nak datang ke pustaka ni sebab itulah di antara salah satu tarikan sebenarnya, salah satu titik tolak untuk mereka akan terus berada di perpustakaan, mungkin sebelum untuk baca buku, tapi mereka nak menyesuaikan dengan environment library itu supaya jadi akan datang roh pada mereka, jadi pencinta ilmu pada masa akan, insyaAllah. Jadi apa pula pandangan Dr. Alwi, pandangan ni kita tewas dengan Google ni. Baru saja kita nak cakap ni, baru lagi soalan yang berikutnya TikTok ni nanti Mr. Chua ya. Okey Dr. Okey, kita kena faham Google tu adalah browser. Browser tu akan cari di mana-mana. Jadi kita di dalam kita sebagai institusi ataupun agensi maklumat, kita kena sediakan konten tu. Barulah Google akan cari dan dapat konten kita. Sebab itulah bila khalayak mencari, contohnya bahan Malaysia lah contohnya. Kalau kita cari bahan Malaysia di website-website luar negara, tak banyak. Sebab apa? Sebab kekurangan yang amat. Kita tak publish kepada dunia. Kita shock sendiri kadang-kadang kita letak dekat website kita pula tak mendapat hit yang tinggi. Itu semua faktor. Maknanya kalau website kita dapat hit yang tinggi, automatik konten kita pun akan dapat hit juga di situ. Jadi kita kena pandai melihat, itu satu. Yang keduanya ialah kita kena tarik orang dulu, barulah kita boleh menjadikan dia sebagai suatu bentuk yang sangat menarik. Tarik orang dengan cara apa? Orang muda dia perlukan wifi. Jadi library punya wifi kena power. Fokus kepada wifi. Jadi biar dia pergi dulu, lepas tu ada banyak benda lagi boleh explore di sini. Nak tahu wifi power tak power, wifi tu boleh tengok YouTube, boleh tengok movie. Itu je test dia. Jadi kalau wifi itu sekadar untuk WhatsApp sahaja dan sebagainya, tak mampu untuk pergi. Orang walaupun ada wifi, orang tak pergi. Itu satu. Yang ketiganya ialah anak muda ataupun belia ni, dia selalunya yang saya faham di sini pun sama juga, arkib ataupun pustakaan ni berada jauh daripada rumah mereka biasanya. Dia tidak ada jadi make sure kita kena ada kerjasama, kerajaan maknanya kena ada public transport. Benda-benda macam tu sangat menarik. Sebab kadang-kadang generasi muda ni dia pergi dengan kawan-kawan, jom naik bas. Sekali pergi. Dalam bas pula ada wifi dan macam-macam. Benda tu saya faham. Kalau kita faham macam mana cara fikir orang muda, dia kalau bab smartphone dan sebagainya, dia nak wifi dulu. Dia tak nak pakai dia punya data plan dia. Jadi ambillah peluang, establishkan environment tu dalam bentuk yang network, very strong network, supaya kita boleh tarik anak muda. Selepas itu pada waktu yang sama kita buat konten pula jangan terlalu serius. Dia kena trigger the mind, trigger the emotion. Kenapa macam ni
kenapa macam ni? Begitu. Jadi skill untuk marketing ni, advocacy ni besar, tapi dia punya ni adalah how to attract people. Ini pun librarian, pustakawan, arkivis kena pandai dan kena pelajari, kena mahir. Yang ketiganya ialah kita suka gambar. Anak muda suka gambar. Kita tak suka teks panjang-panjang. Itu trend dia. Sebab tu saya kata tadi, infografik tu penting. Ringkas, padat, bergambar. Sebab dia message tu sampai cepat. The whole content ada kat mana? Kena pergi, ada maklumat, ada link, kena pergi dekat library, kena pergi dekat arkib sebagai contoh. Itu baru dia cari. Yang penting tu ialah, ini tak, kita buat infografik, kita nak bagi tahu semua dalam tu. Orang pun tengok pening. Ingatkan, the term is infografik, tetapi dia dah jadi buku teks pula. Seolah-olah melihat satu buku teks yang lain. Sebagai contoh begitulah. Jadi saya rasa benda ni memang boleh berjaya, dan sama ada di pedalaman ke, di mana-mana ke, kalau kita betul-betul serius taking up the role untuk buat benda ni. Dan saya tak kata sekarang ni tak buat, tapi belum begitu semarak, belum viral lagi. Dan pustaka saya faham, pustaka dia ada peranan yang besar dalam konteks ni. Sudah saya nampak Pustaka Negeri Sarawak ni dia mendahului banyak negeri lain yang saya perhatikan. Perkembangannya sangat pesat. Dan di pustaka sendiri ada arkib yang baru. Dan macam Mr. Chua cakap tadi, kenalah ada tempat minum, harga pula harga marhain. Bahasa anak muda sekarang ni ialah memang tempat minum tu, tapi kena harga marhain. Janganlah harga itu dia punya konsep. Jadi itu yang saya boleh jawab, Tuan Moderator. Ya, kalau kita tahu daripada sejarah yang penubuhan pustaka negeri ini merupakan salah satu di antara the first digital libraries in Malaysia masa pertubuhan dulu pada tahun 2000, dan ini merupakan salah satu soalan daripada Ketua Pegawai Eksekutif sendiri Pustaka Negeri Sarawak kepada Dr. Alwi. Ini soalan kepada Doktor. How would the new or next normal impact the curriculum for students of information management? How would, again, boleh tak ulang balik? How would the new normal impact the curriculum for students of information management? Okay, so the new normal is such a way that, maknanya kalau dulu kita pergi kelas, kita mengajar dalam kelas face to face secara fizikal. Perbezaannya hanyalah platform. Dari segi kandungan dia tetap sama. Cumanya dulu kita buat secara face to face, sekarang kita buat secara online, sekarang kita buat voice note guna WhatsApp, kita explain, kita jawab, dia lebih pelbagai, variety. Dan isu dengan variety ni pula, contohnya lah, cabaran di pihak kami lah, rasa-rasanya dah jawab dah hari tu dekat grup A. Ini ada soalan lain daripada grup B dan grup C. Sudah ada isu nak cari balik jawapannya itu ataupun malah nak ulang balik. Itu adalah benda-benda yang kami perlu biasakan diri. Dan dari segi konten, the new normal, apa yang berlaku pada hari ini ialah dia telah menggesa setiap diri dan individu. Academician macam kami, kalau dulu buat tak tahu je nak pakai online learning dan sebagainya, sekarang ni semua sudah sibuk untuk macam mana nak bagi online learning ni superb, dengan setting small video dekat rumah, background belakang macam mana, lampu kecerahan, kenapa gelap, rupa-rupanya lampu tak cukup terang, macam-macam lah, rupa-rupanya speaker tak ada, kena pakai ni, a lot of things. Jadi new normal tu memberi cabaran dari segi kami menyampaikan maklumat, tapi dari segi kandungan itu sendiri dia tetap sama. Perbezaannya ialah the way we delivering the courses. Penyampaian maklumat akan terus berterusan tanpa sebarang halangan. Lebih pada saja. Baiklah, kita ada soalan daripada Cik Nur Syamimi. Soalannya berbunyi begini, Mr. Chua mungkin ahli panel boleh berkongsi pandangan masing-masing nanti. Pustaka Negeri Sarawak sedang dalam usaha untuk mempromosikan kesedaran kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan bahan rekod dan arsip Kerajaan Negeri Sarawak kepada agensi dan jabatan-jabatan Kerajaan Sarawak. Pada pendapat ahli panel, apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran matlamat ini dalam bentuk pendigitalan di kalangan jabatan kerajaan dengan lebih berkesan? Apa pandangan Mr. Chua? Baik, terima kasih. Saya nak
nak kata dari segi cara yang lebih berkesan tu, lebih baik kalau kita menjurus kepada jabatan tu lah. Maksudnya direct approach daripada kita buat secara umum. Tapi saya kesedaran tentang pendigitalan ni dah ada pun. Sebab kebanyakan jabatan dah digalakkan untuk buat paperless kan. Macam di university, even di jabatan-jabatan kerajaan, kita pun dah kurangkan penggunaan rekod-rekod berbentuk kertas kan. Kita cuba go digital, kita simpan data-data di pangkalan data. Kalau di institusi kita ada institutional repository, IR semua tu. So I think benda tu dah sedia ada, cuma yang perlu dirancakkan lagi adalah infra, seperti mana yang Dr. Awi cakap lah. Kadang-kadang nak simpan tapi jabatan tu server tak cukup, size storage tak cukup, dah save 1 terabyte dah habis. So macam mana nak simpan lagi kan? So sebab pendigitalan bermaksud kita kena gunakan infra-infra digital ataupun elektronik yang bukan sahaja kena besar dari segi dia punya size, tapi juga mantap dari segi tahan lasak dia, sama ada dia boleh digunakan secara berterusan atau tidak. Tu penting sebenarnya, sebab kalau jabatan tu dia nak buat pendigitalan tapi sumber infra semua ni tak ada, dia pun akan rasa macam baik buat atas kertas je lah, simpan dalam file semua tu macam tu. So I think yang tu kena dari segi kesedaran. Yang tu I think Pustaka Negeri Sarawak dah rancak buat pun, dan dari segi kesedaran semua tu. Cuma infra tu kalau boleh disokong lagi, I think semua akan jadi lebih rancak dah dan berkesan untuk membuat pendigitalan data ataupun rekod-rekod jabatan. Baiklah. Okey, satu lagi soalan yang nampaknya soalan yang sangat baik daripada Puan Azlinda, Perpustakaan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Jauh ni bersama langsung ke Pulau Pinang. Soalannya berbunyi ni Doktor. Isu ini menjadi penghalang, hak cipta bahan arsip ni merupakan satu isu yang menjadi penghalang untuk mendigitalkan bahan arsip. Agak sukar untuk membuka laman-laman bahan-bahan arsip digital ini kepada umum disebabkan isu hak cipta. Jadi bagaimanakah cara terbaik untuk mempromosikan bahan arsip digital jika terikat dengan hak cipta ini? Jadi apa pandangan Doktor? Mungkin Dr. Chua nanti akan menyusul kemudian pandangan nanti. Silakan Doktor. Apabila dikatakan sebagai bahan arsip, dia satu hal, dia adalah satu bahan arsip, dan apabila dah disimpan, dia ada satu lagi proses dipanggil sebagai tahap dipanggil kerahsiaannya perlu turun taraf kepada terbuka. Sebab asalnya dia adalah rekod awam, rekod kerajaan dan sebagainya. Dan ianya tidak semudah itu untuk semua pihak dapat akses kepada bahan-bahan tersebut. Jadi dia kena turun taraf untuk dijadikan dia adalah terbuka supaya semua pihak boleh lihat. Jadi kena faham bila dalam konteks hak cipta dan sebagainya, benda-benda yang bahan arsip yang kita digitalkan dan kita nak beri akses kepada pihak luar ni ialah bukan the whole content. Yang itu adalah dia perlu ada kebenaran khas. Jadi kita cuma nak trigger dan kita nak bagi tahu maklumat umum yang sesuai dengan masyarakat. Jadi mana-mana yang bersifat digital bahan arsip yang tertakluk kepada hak cipta, kita kena ada sesi lain yang melibatkan lawyer pula kat sini. Bagaimana kita SOP dia, bagaimana benda-benda tu boleh memberi impak dan kesan kepada negara dan sebagainya. Itu pertama. Yang keduanya, kita kena juga, saya nak kaitkan juga dengan Mr. Chua tu cakap tadi, yang soalan yang seterusnya. Dia ada, sebelum jadi arsip, dia adalah rekod. Sebelum dia rekod, dia adalah dalam bentuk dokumen transaksi. Itu yang berlaku di dalam jabatan kerajaan ataupun di mana-mana. Jadi, suka atau tidak, dia adalah satu proses yang berterusan. Daripada A sampai Z. Dia tak berhenti. Jadi kalau kita fokus dekat Z, yang A ni tetap datang akan jadi B, C, D, E, F. Dia akan jadi arsip juga akhirnya. Ada sebahagian besarnya akan jadi arsip. Jadi sekarang ni macam mana cara nak buat ialah kita kena fokus dekat creation point. Kalau kita dah decide nak buat digital, kita kena buat digital semua. Sekarang ni apa yang berlaku di Malaysia, saya bagi contoh apa yang berlaku di Malaysia, ada yang digital, ada yang physical, hybrid. Faham maksud saya? Ada yang online, ada yang tak payah online. Kena datang sendiri. Ataupun dalam satu proses bila kita berurusan dengan jabatan kerajaan sebagai contoh, ada benda yang kita online, tapi dekat ujung tu tetap kena pergi. Kenapa kita tak buat suatu proses di mana semuanya adalah online?
Jadi bila kita buat semuanya online, automatik kita akan mudah kita uruskan digital ni tadi. Jadi dia tidak menyebabkan kalau saya adalah pengguna, saya frust lah. Daripada tadi lagi dah online, tiba-tiba kena pergi juga, kena print juga. Faham maksud saya? Akhirnya kena print juga. Itu yang tak tahan tu. Baik tak payah buat daripada awal. Baik daripada awal kita dah buat digital, tapi akhirnya kena print juga. Itu satu hal. Jadi ini adalah budaya. Dan kita kena ubah budaya tersebut, kita kena ubah SOP dan kita kena terima bahan digital. Masalahnya dengan budaya dan juga persepsi, change management ialah ada orang selesa dengan bahan fizikal. Ada orang tidak selesa dengan bahan tidak fizikal. Ada orang lagi selesa dengan bahan digital. Jadi ini yang sentiasa berlawan antara satu sama lain. Thank you very much. Komen saya sedikit lah. Okey, itu komen daripada Doktor. Bagaimana pula dengan komen Mr. Chua mengenai hak cipta ini yang menjadi menghalang kepada proses mendapatkan bahan secara digital ini jika dilihat sebagai terikat kepada bahan arkib ini? Bagi saya Dr. Awi dah cover semua dah. Maksud dia betul lah. Bahan yang asalnya ada hak cipta, lambat laun nanti dia akan jadi terbuka juga sebab hak cipta bukan selama-lamanya. Sebab bila kita dah masuk dalam arkib semua tu, lambat laun dia akan jadi public domain ataupun dibuka kepada semua. Tapi memang ada beberapa bahan yang masih lagi terikat dan kebenaran rahas diperlukan semua tu. Cuma kenapa kita kena fokus kepada benda-benda yang tak boleh kan? Kita fokus dulu, banyak lagi informasi, Creative Commons, all this open yang kita boleh sebar. Kenapa kita duk fokus kepada yang ni ada hak cipta, situ tak boleh sebar. Yang tu dijadikan alasan untuk kita tidak menyebar bahan-bahan lain. Padahal banyak lagi bahan-bahan yang boleh kita kongsi. Dan yang hak cipta ni tak perlu, macam Dr. Awi cakap, kita tak perlu sebar secara keseluruhannya. Kita buat sedikit teaser tentang bahan ini. Nak tahu lebih lanjut, kita pohon melalui saluran yang betul, dan dia menarik perhatian kita bahawa benda tu sebenarnya ada di negara kita. Cuma kalau nak, kena ikut saluran yang betul lah. Masalahnya sekarang ialah kita tak tahu pun benda tu ada. Tak kisahlah dia copyright ke tak copyright ke, kita tak tahu pun kewujudan bahan-bahan tersebut. Daripada kita duk fikir, dia copyright so tak nak share. I think mindset dah berubah. Sekarang kita di dunia di mana semua informasi terbuka. Even yang sepatutnya sulit pun disebar melalui WhatsApp. Apatah lagi kalau yang berhak cipta, betul tak? So kita kena tukar macam yang dah tahu mindset shift tu. The shift of mindset tu kena ubah selari dengan perubahan zaman di mana informasi lebih terbuka. Cuma dari segi kawalan legality, dari segi undang-undang semua tu kita kena ambil perhatian jugalah. Cuma dari segi tugas pustakawan ataupun ahli-ahli arkib semua ni, kita kena lebih fokus kepada benda yang kita boleh beri manfaat kepada awam. Jangan duk fokus kepada yang tidak boleh sahaja. Banyak lagi yang boleh. Kita bolehkan dulu. Dan kita asyik duk fikir yang tidak boleh ni, macam mana nak kita nak progress, betul tak? Betul. Sebab kita sendiri yang menghalang bahan itu betul. Untuk dikongsi bersama. Jadi bagaimana kita nak berkongsi, kan? Jadi terima kasih Mr. Chua. Jadi ini ada satu soalan lagi daripada Cik Saiful, dia ada penonton kita yang menyaksikan perbualan kita pada pagi ini. Kita tahu akan kepentingan arkib adalah untuk menyimpan dokumen digital yang penting. Bagaimana pula pandangan ahli panel mengenai peta bercetak? Apakah pustakawan turut sedar akan kepentingan peta bercetak ini untuk diarsipkan dalam konteks peta digital arkib? Doktor, silakan. Okey, sama ada peta ataupun sama ada bercetak ataupun digital, memang bahan peta tu disimpan di arkib selama ini. Kita ada peta zaman terdahulu, zaman Melaka apa semua tu kita ada. Masalah dengan Malaysia ni ialah sebahagian besar daripada bahan-bahan heritage tidak ada di bumi Malaysia, telah diambil. Jadi kita ada yang tak ada. Jadi macam Mr. Chua cakap tadi, kenapa kita tengok benda yang tak ada? Kita tengok benda yang ada. Kenapa kita tengok benda yang sensitif? Kita tengok benda yang terbuka sebagai contoh. Jadi jawapan saya ialah memang kita simpan dalam bentuk hard copy, peta, dan juga sekarang ni kita ada GPS lah, apa macam-macam teknologi, 3D teknologi on mapping dan sebagainya, topologi dan sebagainya secara digital, memang itu disimpan. Dan antara agensi yang paling banyak buat benda-benda yang bersifat teknologi digital dari segi mapping ni ialah Jabatan
perangkaan. Okey? Sorry, bukan Jabatan Perangkaan. Saya tersilap. Jabatan Peta dan Ukur. Minta maaf. Malaysia. Jabatan Peta dan Ukur. JUPAN. Ya, betul. Okey, bagaimana pula pandangan Mr. Chua? Bab-bab peta ni saya tak berapa pakar lah, tapi seperti mana yang Dr. Awi seperti yang saya tahu, memang sedia ada dalam arkib, memang disimpan pun. Cuma itulah, kesedaran tu masih lagi kita kata yang tu belum ada, yang tu tak ada semua tu. So I think kena ubah sikit lah dari segi persepsi tu. Benda tu dah ada sebenarnya, cuma tak semuanya lengkap. Of course, kita masih lagi kena usaha dari segi nak lengkapkan pieces ni, tapi dia bergantung pula dengan hak-hak yang ada di negara-negara lain semua tu. Tapi kenapa fokus kepada yang tak ada, kita fokus kepada yang ada, kita cuba dulu usahakan apa yang mampu, kita dokumentkan, kita simpan apa yang boleh. Slowly I think nanti pieces tu akan lengkap lah. Itu sajalah perkongsian saya tentang ni. Dr. Awi dah cover banyak sebab bab ni bukan kepakaran saya. Dr. Awi sini tadi pernah menyentuh berkenaan dengan bagaimana kita nak mendapatkan koleksi-koleksi negara kita, kerana banyakkan koleksi-koleksi tempatan kita yang bernilai ini berada di luar negara. Jadi apakah salah antara inisiatif yang boleh kita laksanakan khususnya di Pustaka Negeri Sarawak ataupun institusi yang menyimpan dokumen-dokumen penting ini seperti Pustaka Negara juga, sebab di Pustaka Negeri koleksi mereka ni apabila dia dibolehi mengenai Sarawak adalah dikenali sebagai Sarawakana. Tapi di Pustaka Negara adalah koleksi milik sana. Jadi bagaimana pandangan doktor untuk kita memperkayakan lagi koleksi-koleksi Sarawakana ini dalam konteks meningkatkan kandungan digital tempatan dan juga untuk mendapatkan bahan fizik itu sendiri. Apa pandangan doktor? Pustaka perlu kerjasama dengan PNM, Pustakaan Negara Malaysia, perlu kerjasama dengan Arkib Negara Malaysia, sebab kita tak mahu ada usaha yang redundant terhadap benda yang sama. Pencarian kandungan yang sama tapi dibuat oleh beberapa pihak yang berbeza. Jadi kerjasama ini memerlukan research. Dan bila sebut pasal research ni, nak cari apa semua satu ni, inilah arkivis, pustakawan kena buat. Dan research ni pula secara peribadi ni, kita alamak, dia adalah dalam bahasa pasarnya ialah kerja renyah, leceh. Itu yang orang tak nak buat. Jadi dia macam investigation lah. Maknanya kita kena buat dan cari. Itu satu. Yang keduanya ialah kita tahu siapa pihak yang datang ke tanah kita ni dahulu. Kita boleh terus pergi kepada mereka dan buat kerjasama untuk kita dapatkan bahan. Tapi kena faham tau, bahan tu selalunya kita kena beli. Dia tak bagi free. Itu yang saya tahu berdasarkan kepada pengalaman yang ada yang dimaklumkan oleh Arkib Negara Malaysia. Jadi walaupun kita kena beli, tapi kita kena dapat sebab kita kena pilih dan kita kena dapatkan sebab dia ada nilai kepada negara, nilai kalau dalam konteks Sarawak dia ada nilai kepada negeri Sarawak itu sendiri. Sebab apa? Sebab benda ni boleh diguna pakai untuk contoh dalam pendidikan. Anak-anak dan pelajar daripada darjah 1 dah kita dedahkan dengan sejarah Sarawak sampailah di peringkat menengah, dan kita boleh dedahkan mereka terhadap usaha macam mana nak tahu maklumat-maklumat ni dah jadi satu research activity kepada pelajar. Dan kalau kita nak buat research activity di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah tapi bahan kita tak ada, serupa macam kita tak boleh nak suruh dia orang buat, takkan nak suruh dia orang cari dekat UK tu. Sebagai contohnya begitu. Terima kasih Tuan Moderator. Saya harap saya dah menjawab. Ya. Bagaimana pula pandangan Mr. Chua mengenai perkara ini? Betul lah, dari segi usaha untuk dapatkan tu memang memerlukan proses yang panjang. Pelaburan pun besar, bukan senang. Cuma mungkin pustakawan ataupun di bahagian arkib mungkin boleh diwujudkan satu tim yang mungkin diwujudkan satu pos baru ke, curator maklumat ke, tak tahulah apa, tapi diwujudkan satu tim khas. Kerja ni fokus dia memang mencari saja. Kalau tak nanti terbeban dengan admin lain, nanti dia tak dah kata, oh kenapa saya pula yang kena cari, saya lebih baik saya tunggu orang bagi. Itulah mungkin perlu difikirkan ada satu pasukan baru ataupun mungkin jawatan baru ke boleh dicadangkan.
satu tim khas yang kerja mereka adalah untuk pergi mengesan, mencari bahan-bahan yang telah disebar ke seluruh dunia ni, cara nak dapatkan balik. Mungkin kita tak mampu nak ambil balik sekarang, tapi kita tahu di mana dia. Macam hari itulah kan kita nak cari rekod di Sarawak semua ni, at least kita tahu di mana. Kita tahu di mana cari walaupun kita tak mampu lagi nak acquire the thing, but at least we know where it is. So tapi sekarang rasanya kalau tiba-tiba saya tanya sesuatu perkara mungkin mana tak tahu rekod tu kat mana. So I think yang tu kena dirancangkan jugalah. Selain peranan Akib tu menyimpan, mungkin diwujudkan satu tim. I think dah ada, mungkin boleh dihaskan lagi tugas dia dari segi penyelidikan, dari segi pencarian, pengesanan maklumat ataupun bahan-bahan yang tersebar di seluruh dunia ni. Tapi sekarang sebab dah ada, by the way, sebab sekarang dah ada digital kan, kadang-kadang bila saya search benda tu pasal Malaysia tapi di arkib negara lain, dia buat digital di arkib negara lain. So tu salah satu tugas yang mungkin boleh dibuat, tak perlu pergi secara fizikal, kita boleh cari di online. Kadang-kadang kita yang buat tapisan dulu, kenapa pula bahan ni yang di Malaysia tapi di pangkalan data Maldives umpamanya. So mungkin kita boleh usaha buat kerjasama dengan pustaka di sana ataupun arkib di sana, macam mana kita nak ambil balik ataupun kita kongsi maklumat yang ada. Contohlah. Saya setuju dengan Mr. Chua sebab saya rasa kita perlu mewujudkan task force untuk mendapatkan koleksi-koleksi khazanah kita di luar sana. Mungkin cabarannya kita mendapatkan bahan digital tu mungkin pada tahap percentage dia memang kurang. Kita kena pergi ke sana juga untuk mendapatkan bahan digital dengan cara perolehan dan sebagainya. Tapi dengan cara mungkin kita boleh adakan kerjasama supaya bahan ini boleh dapat kita dapatkan secara kolaborasi pintar supaya tidak menjejaskan mana-mana kandungan itu sendiri, malah kedua-duanya boleh mendapat manfaat daripada bahan tersebut. Mungkin dari segi konteks mengadakan diskusi, berbicara tentang koleksi yang ada di negara kita dan juga koleksi negara kita yang ada di luar sana. Mungkin itulah di antara kolaborasi yang boleh kita adakan. Jadi kita ada lagi satu soalan daripada saudara Boniface. Selamat pagi, saya Teresa dari Ibu Pejabat Residen Surian. Apakah pandangan ahli panel bagaimana untuk menangani perkongsian berita palsu di media sosial walaupun terdapat akta yang diperkenalkan? Kita pada awal tadi kita dah membincangkan mana peranan persekawan dalam menangani isu fake news ini, tapi mungkin beliau sekarang bersama dengan kita untuk mengetahui sendiri pandangan panel. Silakan, Doktor. Okay. Pertama, we cannot stop people from creating fake news. Kita tak boleh halang orang sebab dunia terbuka sekarang ni. Apa yang penting ialah kita kena sedar keinsafan dan kesedaran bahawa semuanya perlu melalui sumber yang sahih. Contohnya ialah maklumat tentang COVID-19. Jangan cari tempat lain. Pergi rujuk kepada KKM dan juga MKN, Majlis Keselamatan Negara. Kesedaran tu kena ada. Tapi kalau kita nak stop benda tu daripada berlaku, mungkin kita boleh gunakan penguatkuasaan undang-undang, yang itu yang kena dakwa dan sebagainya. But basically, we couldn't stop sebab benda ni adalah, itu yang dipanggil sebagai langit terbuka. If you remember at one time, bila adanya internet ni, orang sebut pasal borderless world, langit terbuka, global village. Inilah dia. Sebab dia tetap akan wujud. Jadi, it is us to be able to filter information and check it out. Ya, saya serahkan pada Mr. Chua. Nanti silakan Mr. Chua. Baik, seperti mana kita tahu kan, even SKMM pun dah wujudkan satu portal khas sebenarnya .my tu kan. Saya tengok walaupun sebab salah satu kajian saya lah khusus kepada yang ni, kesedaran tentang fact checking ni. Kita ada banyak website yang kita dah sediakan, bukan setakat di dalam negara, di luar negara pun ada. Tapi kekerapan penggunaan untuk nak check tu memang kurang. Kenapa? I think dalam seperti kita tahulah, bila kita berkongsi informasi ni, kita percaya kepada orang yang berkongsi tu, bukan maklumat tu. Contoh kalau bapa saya yang share, tahap kepercayaan saya terhadap informasi tersebut jadi tinggi. Bukan sebab informasi tapi sebab bapa saya yang share.
So kesedaran untuk nak check sama ada benda tu betul ke tak tu saya jadi kurang sikit. Oh bapak share ni, saya share, saya forward. Tu yang masalah bila kebanyakan fake news disebar oleh golongan-golongan ibu bapa di dalam WhatsApp. Anak-anak muda pula bila dia dapat dia oh ni bapak saya ni, dia pun share di Twitter, share di Facebook. Benda yang tidak sepatutnya viral pun jadi viral sebab trust. Bila kita sebut information, I think trust come first kan. Kita tak kisahlah benda tu betul ke tak betul ke sebab bapak saya cakap macam tu, betul lah dia tu. Tambah pula kalau bapak saya tu contohlah profesor, lagilah saya percaya walaupun mungkin bapak tu tersalah forward ke, dia tak fact check dulu ke, dia jadi itu yang jadi susah nak kontrol seperti benda yang Dr. Awi cakap lah, susah nak kita nak kawal semua ni. Cara yang I think kalau nak betul-betul nak tangani ni, semua medium-medium ni kena bekerjasama. Tapi daripada awal, macam yang Facebook nak buat suatu ketika dulu, dia auto filter. Maksudnya bila ada dia mengesan bahawa fakta tu salah, dia terus delete. Sebenarnya dia dah buat pun, cuma dia selektif. Mana-mana yang advantage to Facebook tu dia tak delete. Tapi mana yang tak advantage to Facebook tu dia delete. Macam election di USA tu kan, ada isu-isu Trump tu. Banyak fake news di delete sebenarnya, cuma bila dia rasa benda tu sebab platform orang punya, bukan kita punya. Selagi kita menggunakan platform orang punya, kita tiada kawalan dari segi penyebaran maklumat. Social media yang kita ada sekarang semua di kawalan negara lain, bukan kita yang buat. Itu yang wujudkan macam negara macam China, macam North Korea, dia kawal. Kenapa dia tak benarkan informasi daripada luar masuk? Tu adalah salah satu punca lah. Kalau tak memang susah nak kawal. So kesedaran tu memang ada. Cuma nak build trust tu memang bukan overnight lah, memang susah kita nak solve ni, and based on my own research saya rasa tak akan diselesaikan masalah ni. Selagi kita menggunakan platform-platform yang ada ni, memang selagi itulah benda ni akan sentiasa berlaku. Buatlah sebenarnya .my tu sampai versi ke berapa pun, canggih semana pun, kalau orang tak guna memang tak akan selesai masalah ni. Jadi itulah di antaranya intipati penting sebenarnya. Platform-platform tu sudah ada sebenarnya, .my, dan sumber utama tu boleh kita rujuk kepada dan sebarkan pada pengguna melalui MKN, Kementerian Kesihatan Malaysia, Public Health dan sebagainya. Dan kalau tak pasti, jangan kongsi. Itulah di antara peranan pustakawan ni untuk memastikan bahawa berita-berita palsu ini kita dapat elakkan supaya kita boleh mendidik masyarakat supaya lebih berintegriti dalam penyebaran maklumat. Baiklah, kita ada lagi soalan daripada penonton-penonton kita, agak menaik soalannya pada pendapat ahli panel. Adakah kerajaan negeri patut mewajibkan semua agensi kerajaan negeri untuk melaksanakan penggunaan teknologi digital dalam pengurusan rekod jabatan? Kerana terdapat setengah jabatan kerajaan masih mengamalkan pengurusan rekod secara manual. Ini kerana sekiranya berlaku bencana alam seperti banjir, kebakaran, berkemungkinan besar rekod-rekod manual tidak dapat diselamatkan dan mungkin boleh diwujudkan satu sistem untuk pengurusan rekod solid. Apa pandangan doktor? Okey, saya sangat setuju sebab dalam konteks implementation benda-benda yang sebegini, pengurusan rekod elektronik dan sebagainya, dan juga pengurusan arsip secara digital, Archive Records Management System ni, dia kena bermula top down approach. Dia punya product champion dia adalah kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Dia kena impose benda ni baru jadi. Jika tidak impose bahawa semua, contohnya lah pada zaman PKP ni, kita kena buat meeting secara online. Jika kita tak impose, tak ada siapa pun nak guna meeting online meeting. Saya pun baru masa PKP ni baru guna Zoom. Sebelum ni saya guna Microsoft Teams sebagai example. So konsep yang sama, pengurusan rekod digital perlu dibuat. Dia kena ada sistem yang integrated, yang telah diperakukan dalam ikut standard. Dia ada standard dia. Standard pengurusan rekod elektronik dia ada standard dia. Dia perlu dibuat dan kerajaan negeri spearhead ataupun mendahului, dan dia kena go forward dengan electronic record management system. Sama juga dengan archive record management system. Seperti mana library digital, online library ini, PNM spearhead. We can do this much faster rather than expecting everyone to start their own. Itu yang menyebabkan benda tu jadi tak seimbang dari segi sudut pelaksanaan dan tak menyeluruh. Terima kasih.
Bagaimana pula dengan pandangan Dr. Mr. Chua? Oh, saya pun sangat setuju. Kalau boleh ada satu sistem bersepadu yang diselaraskan, lagi senang, tak ada isu jabatan ni buat cara dia, saya guna sistem lain, yang tu sistem lain. I think sama juga dengan perpustakaan sekarang. Semua beralih ke sistem yang sama atas dasar prinsip bahawa kita kena bekerjasama secara menyeluruh, bersepadu. Kalau tak nanti bila sistem lain-lain, format dia lain-lain, kita nak streamline, nak deposit tu susah kan. Dia guna format ni, bila transfer ke ni tak dapat masuk secara automatik, kita kena buat secara manual. Baik tak payah ada sistem pula kalau buat manual. So yang sistem bersepadu tu kalau boleh diselaraskan, boleh macam yang Dr. Awi cakap, Pusat Akib Negara boleh standardizekan, semua guna benda yang sama, ke sistem yang sama, tu lagi bagus. Macam kalau di institusi tinggi, pengajian tinggi, universiti, kita ada MyRAN, kita ada research network, semua research kita depositkan di pangkalan data yang sama. Siapa sahaja, tak kisah, kalau saya di Unimas, saya masih boleh akses data-data di UiTM, di UM, semua tu. Sepatutnya macam itulah, seamless integration yang sebenarnya dia membantu penyebaran. Kalau kita ada sistem macam tu, lagi senang kita nak memberi kesedaran kepada awam. Dan orang awam kata, oi senangnya nak cari. Dia pun akan lebih tertarik dengan fungsi-fungsi yang ada di arkib, fungsi-fungsi yang ada di e-library semua ni. Ya, ini kita memerlukan integrated system di mana one stop center, tak perlu dah banyak cabang-cabang, pening pengguna kita dekat luar sana kan. Jadi seterusnya soalan berikut sangat hangat ketika ini Doktor dan juga Mr. Chua. Banyak soalan-soalan yang mereka ingin dapatkan pandangan pada ahli panel. Active digital preservation is about ensuring that digital information remains accessible and usable at all time. How do we make sure that the content of digital archive are still accessible in the future? Apa pandangan Doktor? Okay, if we follow exactly the standard, para pakar berkenaan dengan rekod, arkib dan sebagainya telah mengeluarkan satu standard pengurusan rekod elektronik, dan standard itu jika dipatuhi, termasuklah SOP dan sebagainya, kita ada jaminan yang panjang bahawa bahan-bahan arkib secara digital ni masih accessible sampai bila-bila. We shouldn't be worried about yang sebegitu. Saya sebenarnya lagi bimbang kepada bahan yang dalam bentuk fizikal. Kita rasa dia kekal, tapi sebenarnya dia tak kekal sebab dia ada masalah dan dia space dependency. Bila space dependency, kita kena siapkan dia punya infrastruktur tu according to the yang sebetul-betulnya. Jadi ini menjadi kesukaran sebab modalnya lagi besar dan kita mesti ada kepakaran yang sebegitu rupa. Kalau dalam bentuk digital pula, we can convert into another sustainable platform. Jika platform ni tak ada ataupun dikhawatiri dia adalah obsolete, kita boleh convert kepada sustainable platform at any given time. Just a matter of following the standard. Kita ada dia punya metadata, kita transfer dia dalam bentuk platform yang berbeza. Jadi saya rasa saya adalah generasi yang menggunakan digital punya ni. Tapi mungkin orang otai dan sebagainya dia kurang setuju yang sebegini, itu pendapat berbeza, tak apalah. Tapi kami selesa dengan cara yang digital dan we use this extensively, for example. I think that is my answer. Okey, terima kasih Doktor. Bagaimana pula dengan pandangan Mr. Chua mengenai accessible ni? Betul, selagi kita ikut standard yang dah telah ditetapkan, selagi itulah I think data tu ataupun maklumat tu atau bahan tu boleh diakses secara sama ada secara sepenuhnya ataupun partial pun, at least benda tu dah ada. Cuma itulah dari segi infra semua tu, kalau boleh kita mantapkan, and kalau mampu kita buat cloud distribution, bukan simpan di satu tempat walaupun di digital tapi dia merata-rata, so anything happen to one place, at least benda tu masih ada. Cuma yalah, tahap security pula jadi isu. Macam bila kita distribute banyak-banyak tempat pula, isu security. Macam mana kita nak tahu yang data kita tidak dihack, tidak dicuri, semua tu memerlukan satu lagi layer of security lah, yang I think sebenarnya trend ni dah berlaku di seluruh dunia pun, cuma mungkin kita agak ke belakang sikit, tapi taklah terlalu ke belakang. Cuma
saya rasa Malaysia dah jauh ke hadapan dari segi sistem SOP kita memang bagus. Dari segi sistem yang kita sedia ada ni dah okey, cuma boleh dirancakkan lagi kalau semua dilakukan secara bersepadu dan infra tu ditambah baik lagi. I think we are okay and setanding dengan mana-mana arkib yang ada di dunia ni. And persepsi bahawa itulah saya pun sama dengan Dr. Awi, kalau boleh fizikal ni kita kurangkan lah sebab dah lah dia memakan space semua tu. Kita nak jaga dia pun satu hal kan. Kalau tiba-tiba berlaku kebakaran, kita juga yang berpusu-pusu nak selamatkan data tu. Tiba-tiba hilang data satu khazanah warisan negara kita dalam satu malam. Kalau kita dah simpan dalam bentuk digital juga, at least masih lagi tersimpan, kita boleh gunakan bila-bila masa kita perlu. Dan yang bagus pula dengan keadaan teknologi sekarang, benda yang digital kita boleh fizikalkan. Kalau fizikal tu hilang, kita nak fizikan dia balik susah. Macam 3D printing kan. Contoh kalau kita misal katalah kita terhilang sesuatu perkara, tapi kita ada design dia di bentuk digital, kita boleh print balik dalam 3D printing. Tu uniknya digital content sebenarnya. Sebab kita boleh always go back to the physical part. Tapi kalau fizikal tu hilang lah. Sebab tak ada lagi rekod di digital tu. Okay, jadi kita kena rancakkan aktiviti pendigitalan kandungan tempatan ini. Yeah. Jadi kita bukan saja memperkayakan kandungan tempatan, tetapi kita memastikan bahawa sentiasa warisan ini sentiasa dipelihara untuk rujukan generasi pada masa akan datang. Baiklah, kita terus ke soalan yang berikutnya daripada penonton kita di luar sana. Mohon pandangan dan ulasan ahli panel tentang pentingnya kesedaran pengurusan rekod digital tanpa berlaku pertindihan maklumat kepada organisasi terutama pengurusan tertinggi. Kerana berkemungkinan akan melibatkan beberapa faktor dari segi peruntukan sumber manusia, kewangan dan sebagainya. Jadi apa pandangan ahli panel? Kita mulakan dengan Dr. Alwi. Okey. Sebenarnya apabila kita menggunakan itu yang saya kata tadi, saya rasa saya dah jawab juga yang sebelum ni. Apabila kita gunakan satu integrated system yang bersepadu, kita guna benda yang sama dan kita ada SOP yang standard diguna pakai. Jadi saya tak nampak ada pertindihan. Sebenarnya kalau kita guna yang fizikal, lagi banyak pertindihan. Sebagai contoh, saya bagi simple example. Minit mesyuarat dalam bentuk digital, we have one copy that we share to everybody. We share to everybody, no problem. Tetapi jika dahulu kita ada mesin photostat, kita photostat minit mesyuarat, lepas tu yang original dengan yang kita photostat, kita tak tahu yang mana satu. Dan kita tak tahu siapa yang photostat, kita kena track down, ini duduk dalam file itu, ini duduk dalam file ni. Itu yang berlaku pertindihan. Dan saya faham yang dimaksudkan dengan penonton tadi ialah tentang information explosion ataupun banyak benda dan dia nampak benda tu seolah-olah berlaku pertindihan. Tapi dalam konteks transaksi kerajaan, jika kita guna integrated system, saya tak nampak benda tu adalah sebagai satu pertindihan sebab dia adalah daripada satu sumber yang sama. Dan transaksi kerajaan sifatnya ialah top down ataupun bottom up. Dua je, dia tak ada linear, dia tak ada orang lain, tak. Dia ada ketua jabatan yang sign surat ataupun surat dihantar kepada ketua jabatan. Itu dia punya basic transaction yang dia tak ada orang lain yang daripada luar tu satu hal tapi tetap daripada ketua jabatan sana, itu tanggungjawab dia untuk simpan. Kita terima sebagai konsepnya macam tu. Jadi benda-benda ni kita kena streamline dalam konteks integrated system yang kita setuju terima pakai. Jika kita guna sistem dalam bentuk silo, orang sana guna lain, orang sini guna lain, orang ini guna lain, ini yang jadi pening. Sebab apa? Siapa yang pening? Bukan bos. Yang pening adalah orang yang menguruskan. Bos dia, kenapa you tak buat? Dia tahu macam tu je, lebih kurang macam tu lah. jadi itu senario yang kita kena terima hakikat benda ni berlaku. Saya tak kata semua bos macam tu, tak. Saya nak bagi tahu bahawa kita kena terima hakikat bahawa kita perlukan one standard of usage. Konsep yang sama, kita terima hakikat one standard of traffic light. Semua orang tahu hijau jalan, merah berhenti. Pergilah dekat benua mana sekalipun, dia adalah standard. Konsepnya macam tu lebih kurang. Tapi bila kita guna lain-lain, pening. Tak percaya mana yang pening. iOS, Android, Windows.
pengguna ni semua pening. Siapa yang pening? Saya sampai sekarang pun pening. Saya teringin nak pakai Apple, tapi dia punya operation system ni, alamak, nak kena belajar baru. Saya nak, ada benda dalam Windows saya nak pakai juga. Jadi benda ni jadi pening. Jadi itulah bila kita tak ada standard yang sama. Terima kasih. Okey, itu dah dikurangi daripada Dr. Wan standard usage. Ni jadi apa pandangan pula Mr. Chua? Betul lah, saya setuju dengan Dr. Awi. In fact, kalau kita ada sistem pangkalan data yang sama, sistem yang sama, cara kita nak detect redundancy, duplication tu lagi senang. Sebab bila kita nampak benda tu sama, sistem akan terus alert, yang ni kenapa duplicate ni sampai 2-3 kali masuk, so kita boleh terus delete. In fact, kalau ada sistem macam ni, lagi senang kita nak mengawal proses-proses redundancy semua ni. So no issue lah to me kalau kita kata bila kita tukar digital jadi redundancy. In fact, kita dah ada banyak teknologi dari segi artificial intelligence dengan dari segi algorithm yang kita boleh gunakan untuk detect semua redundancy ni. Sama macam Google sebenarnya, dia dah buat banyak filtering. So kita guna konsep yang sama dalam sistem pangkalan data kita, kita boleh manage the information dalam arkib, dalam perpustakaan lagi dengan lebih senang compared to macam yang manual lah. Simpan banyak file kita tak tahu, kita pun kadang-kadang lost. Kalau tukar pegawai lagilah tak ada handover yang betul, lagilah dia bawa sekali dengan dia pergi. Tu yang masalah di physical data atau physical information. Lebih bagus kita buat digital, senang kita nak pindah-pindah, senang kita nak detect redundancy semua tu. Betul. Ya, itulah tadi. Okey, terus kita ke soalan berikutnya daripada Nur Ashikin. Soalan berbunyi, saya ingin memohon pandangan dan ulasan daripada ahli panel berkenaan tahap integriti, rekod bahan bond digital dan rekod yang dibina secara fizikal. Doktor boleh ulaskan? Okey, saya ulas sikit je. Dalam sistem, komputer sistem ni dia ada metadata ataupun kita panggil sebagai audit trail. Jadi metadata ni dalam sistem library pun ada metadata, cataloging metadata. For example, benda yang sama juga. Metadata ni embedded within the system and it helps to control the integrity of digital information, digital record, digital archive ataupun digital e-book sendiri sebagai contoh. Sebab itulah bila dengan adanya metadata ni that control the integrity of the digital record and information, kita boleh buat audit trail untuk sahkan ini palsu, ini telah tempered, ini somebody has changed it, bla 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 bla. So macam yang Mr. Chua cakap tadi, ada banyak teknologi filtering yang kita dah buat. Benda ni sama juga bagi saya, no issue dah. Dulu ya kita takut. Kita takut sebab kita tak boleh nak trace back. Kita tak ada forensik, digital forensik yang boleh verify certain digital document. Thank you. Okey, pandangan daripada Mr. Chua pula. Sama dah, tak ada tambahan dah. Dr. Awi dah cover semua. Betul dah tu. Jadi daripada soalan itu tadi, saya rasa ini merupakan di antara soalan terakhir yang telah kita utarakan daripada penonton di luar sana. Mungkin ia sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai satu panduan dan juga bekalan pada semua pustakawan, juga pegawai arkib maupun mereka yang bertugas di dalam bidang kepustakawanan juga arkib ini. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri bual santai kita pada pagi ini, mungkin kita ingin memberi sedikit masa kepada Dr. Alki dan Mr. Chua untuk memberi kesimpulan daripada sesi bual santai kita pada hari ini. Disilakan Doktor. Okey, kesimpulannya ialah at the end of the day, pada sekian harinya ataupun di hujung harinya, it is us to make a change. If we don't lead the change, kita tak mainkan peranan kita sebagai pustakawan, sebagai arkivis, sebagai pengurus rekod ataupun pegawai rekod, apa yang saya cakap ataupun panel cakap ataupun moderator bagi input, semua tu tak boleh berjaya dan dilaksanakan dengan jayanya. Dan jika semua orang berganding bahu dan melakukannya seperti mana yang sepatutnya, kita letak tepi, yang kita fokus ialah the end point, the target, the objective, the direction, the vision, kita akan dapat buat semua benda yang kita bincangkan daripada awal tadi. Itu sahaja. Terima kasih. Terima kasih Dr. Abi. Silakan Mr. Chua. Saya cuma nak tambah sedikit dari segi perkongsian tu lah.
sama ada perpustakawan ataupun archivis semua ni, kalau boleh rancakkan lagi peranan sebagai content creator. Sebab kalau tak nanti kita kita agak terbelakang lah dari segi penyebaran kesedaran tentang fungsi ataupun peranan arkib ataupun perpustakaan yang sedia ada di Malaysia ni. Memang kita tahu ada perpustakaan seperti Pustakaan Negeri Sarawak yang sangat rancak menggunakan sosial media dan sebagainya, tapi boleh dirancakkan lagi, gunakan apa sahaja platform yang sesuai. Kadang-kadang kita kena streamline juga platform tu mengikut target kita. Kalau kita nak target golongan muda, pergilah ke platform yang lebih sesuai. Tak ada isu sama ada platform tu negatif ke tak negatif, dia bergantung kepada cara kita gunakan platform tersebut. Yang macam tadilah yang kata TikTok tak profesional semua tu. Bagi saya profesional ke tak bergantung kepada cara kita gunakan platform tersebut. Kalau kita gunakan untuk menyebar kebaikan, tak ada isu sama ada benda tu tak profesional ke profesional. Sekarang even universiti pun rancak di merata-rata. Kita pergi ke Facebook jumpa, ke Instagram jumpa, sebab kalau tak, orang tak tahu kewujudan universiti ada di Malaysia ni. Duk tahu 2-3 tu je. Now at least kita dah tahu banyak lagi perpustakaan ataupun banyak lagi arkib-arkib di Malaysia ni yang wujud lah. Kalau tak selama ni duk arkib negara kan. At least kita tahulah negeri-negeri pun ada arkib dia sendiri. Okay, itu sajalah. Rancakkan lagi perkongsian, perkasakan lagi perkongsian ilmu tu. Yang itu bagi saya sangat penting. Okey, terima kasih Mr. Chua. Okey, sebagai sebelum kita menutupkan sesi bola santai pada pagi ini, saya bagi pihak Uruserta Pustakaan Negeri Sarawak ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi pada yang berusaha Dr. Alwi bin Muhammad Yunus dan juga Mr. Chua Kiman kerana sudi bersama-sama kita pada pagi ini untuk sesi bola santai bersempena dengan Minggu Arkib Sedunia dan bersempena International Archive Week IAW pada tahun ini yang bertemakan Empowering Knowledge Societies, memperkasakan masyarakat berilmu. Dan untuk makluman pada diri sedikit saya memberi promosi perkongsian apakah aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang Minggu Arkib Sedunia ini. Yang pertama, kita akan mengadakan pameran perang COVID-19 di Pustakaan Negeri Sarawak bermula pada 8 hingga 14 Jun 2020. Perhimpunan Pegawai Rekod Jabatan dan Pegawai Seranta yang dijalankan melalui aplikasi webinar buat santai kita pada hari ini yang telah kita pujayakan sepanjang 1 jam 2 jam ini, dan seterusnya akan berlangsungnya program Preserving Memories pada jam 2 petang nanti mengenai taklimat penyerahan bahan derma dan wakaf bahagian Sarawakiana, taklimat penyerahan fail dokumen 1963 bahagian penyusunan arkib, dan juga bengkel pemuliharaan ringkas rekod selepas bencana. Jadi ini merupakan di antara program yang bakal disajikan pada semua penonton di luar sana ataupun mereka yang berada di Sarawak. Jangan lepaskan peluang ini untuk memeriahkan dan menyemarakkan lagi sambutan Minggu Arkib Sedunia 2020. Dan kita pastikan supaya ini dapat disemarakkan, yang pentingnya kita melahirkan masyarakat berilmu dan pada masa yang sama kita memperkayakan dan juga memelihara warisan intelektual negara untuk rujukan generasi pada masa akan datang. Jadi saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih. Saya Ali Benacci dari Pustakaan Negara Malaysia, Dr. Ali daripada UiTM Puncak Perdana Shah Alam, dan juga Dr. Chua, Mr. Chua Kiman daripada Unimas. Kami bertiga mengucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Semoga apa yang telah disampaikan dikongsi pada hari bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Kita kembali kepada juruacara kita pada hari ini, Encik Harry. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Arkib Sedunia mingguan. Okay, terima kasih diucapkan kepada moderator dan para panel penceramah kita pada perkongsian yang bermanfaat ini. Sekarang ni saya bertukar channel lah sebab komputer tiba-tiba padam. Inilah antara teknologi yang kita hadapi sekarang. Dah ada dah ada barrier di situ walaupun ada wifi laju. Okey, bagi yang masih mempunyai soalan, anda boleh ajukan soalan kepada ruang chat Zoom dan YouTube channel, atau boleh di email kepada statedepository@sarawak.gov.my. Soalan anda akan kami jawab melalui chat atau email. Nah, anda boleh memberi maklum balas kepada kami dengan mengimbas kod QR yang akan dipaparkan di layar sekarang.
Okey, seperti kalau ada QR code kamera boleh scan ini untuk maklum balas bagi chat dan email. Sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi dan hampir tengah hari, saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk mengikuti satu lagi sesi taklimat ringkas bertajuk Preserving Memories yang akan kita adakan pada petang ini seperti yang dipaparkan. Tengok di situ pukul 2 nanti. Yang harap semua yang masih nak berminat boleh login juga dalam link yang kita dalam imbas scan QR code tadi ya. Jadi itu saja daripada kami dan terima kasih kepada para panel-panel, pada semua yang login yang online pada hari ini. Amalkan jarak anda semasa dalam menjalankan tugas harian di mana juga anda berada. Kalau ada yang perlu kita keluar, tak perlu kita stay di rumah. Okey. Stay home, stay safe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.